Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh tak tutup Nelo tu? Dia kena lahsia alas bawah. Dia molek kereta duduk situ ni. Tak boleh. Buku sejadah. Jadi insya-Allah terlebih dahulu marilah bersama-sama kita buka dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya puasa dak kapek baru. Oh, kapek baru comelnya. Baru sangat. Ya. Tidak saya ke masjid lama-lama mesti kau dak beli baru. Alhamdulillah. Oh, semaya kapek barulah. Sama semaya terawih dah. Kau biasa rutin oleh atas. Bawah pun ada. Pas dia buat kan, tabir lah. Oh, kau sebelah-sebelah. Oh, gitu. Oh lah, Alhamdulillah. Comel dah lah, adik. Allah. Supaya masuk dari syurga. Allah, padai pun. Serapa nak nera ya. Terima kasihlah ada orang juga. Jemaah kita sini pada juga beli. Alhamdulillah. Pakat-pakat tu pahala dah. Biarlah sikit sore pun. Sehat lah. Ni, kita boleh buat sehat. Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah, sebagaimana yang Amo tak ingat dah Amo janji. Tapi tak apalah, dok. Kitab mana-mana pun tak ada kitab pun kita buat sepada kitab. Tak ada kitab pun kita buat serupa ada kitab. Lagu tu. Jadi, insyaAllah walaupun hari ini kita telah masuk pada hari yang ketiga Sya'ban. Rajab 29 hari je. Kita masuk hari yang ketiga Sya'ban hari ini. Jadi 27 hari lagi. Kalau sekiranya kita ni dipanjangkan umur oleh Allah SWT, kita akan bersama-sama berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang penuh dengan nikmat. Dan bulan yang penuh dengan tawaran hebat daripada Allah SWT. Nah, Ramadan ni kalau kita tengok, kalau kita pergi supermarket lah ni,
Tawaran hebat lek tu, tawaran hebat lek ni, offer lek tu, offer lek ni deh. Tapi offer hak dia janji kitanya daripada mahal, dia jadi kemurah. Tak, daripada 100 lebih, potong 70. Ya kedok tak tahulah. Hak dia royak lah. Ya, potong 70, potong 50, potong 40. Ni hak pasar raya. Tapi, hak bulan Ramadan ni, Allah SWT bukan potong, tambah lagi. Maknanya berlipat kali ganda. Jadi, Alhamdulillah. Dan insyaAllah, hari ni boleh katakan kita tambahlah sikit-sikit berkenaan dengan persiapan untuk kita berhadapan dengan Ramadan. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Betul kata? Alhamdulillah. Mana renggih kita ini? Oh, aloh. Tidak so tepat lah weh. Semua tempat pergi ngajarnya bagi. Tolak 1/3. Pergi makan angin lah. Hak ni royak nak pergi Gunung Setong lah. Hak ni royak nak pergi mana? Terengganu lah. Zang pula tukar. Daripada hak nu balik mari. Dia tukar. Oh ya. Seminggu sekali. Tak apalah, Alhamdulillah. Jadi Allah SWT masih memberi kesempatan untuk kita sama-sama pada hari ini berada di dalam majlis ilmu kita, dan insya-Allah mudah-mudahan semoga Allah SWT memberi pahala yang sewajarnya di atas keikhlasan kita semua pada hari ini. Jadi berpandukan kepada ayat yang berbaca tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah membawa berjalan. Bi'abdihi, hambanya. Siapa dia hamba Allah SWT ini? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ni sejarah orang Islam lah di sini ni. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu. Dan yang mana antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, dua-dua masjid ni, dan dalam perjalanan nak pergi ke Masjidil Aqsa tu kami telah berkati kedua-duanya. Mana? Kedua-dua ni ialah Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Yang Allah Ta'ala kata kami berkati kedua-duanya. Sebab itulah bila semaya dalam Masjidil Haram pahala kita dapat puluh-puluh kali ganda. Begitulah juga dengan bila semaya di Masjidil Aqsa. Maknanya kelebihan situnya Allah SWT telah bagi kepada kita, bagi tahu kepada kita, allazi barakna haulahu, yang mana dua-dua ni kami telah berkati. Linuriyahu min ayatina, yang mana kami untuk kami memperlihatkan kehebatan kekuasaan kami. Daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Nabi SAW naik ke langit. Asra ni berjalan malam. Subhanallazi asra. Rasulullah SAW dibawa berjalan malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan malam. Jadi kalau ada jenis berhidrat malam, kita boleh sebutlah ayat ni.
Klik Isra' dah kau demo. Dan moga Asra ni berjalan malam. Tak. Dia klik tengah-tengah malam, ke 2 pagi, ke 3 pagi. Baru klik Isra' ke? Dia pun kata, wana menganyi molek. Dok lah, jauh ledah kita royak. Tak. Isra' ni berjalan malam. Mi'raj ni ialah tangga yang Allah SWT khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Itu Mi'raj. Mi'raj ni ialah tangga. Asra ataupun Isra ini ialah berjalan malam. Hak berderak malam tu bui sebutir lagu tu. Dah. Gi Isra lah ke mana malam ni? Dah. Gi jalan malam lah ke mana? Betul dah ayat kita tak nganyi ke demo. Dah. Engkau dah berderak sangat. Itu perkataan Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa ni berlaku di malam 27 Rajab, masa Nabi nak start jalan daripada Masjidil Haram tu, Rasulullah sempat semaya Isyak berjamaah bersama-sama dengan sahabat. Tengok tak? Semaya Isya berjemaah dengan sahabat. Kemudian pagi esok turun mari, dia pula jemaah subuh dengan sahabat. Subhanallah. Hak inilah Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan Subhanallazi, Maha Suci Allah. Dah, yang telah bawa Rasulullah SAW berjalan. Kalau Rasulullah sendiri nak agak ke Rasulullah berjalan, memang tak gerak lah. Daripada Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa tu berapa lama dah. Dan daripada Masjidil Aqsa nak naik ke langit pula berapa banyak pula, berapa lama pula situ. Kita daripada Mekah, kita nak tuju ke Madinah berapa jam? Orang besok pergi umrah ni. Berapa jam? Lama tu berapa jam? Daripada Mekah nak pergi ke Madinah ataupun daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Lebih daripada Najd. 8. Lah ni naik train mudah je. Dia panggil apa? Coaster tak? Coaster. Kalau kita naik bas cara biasa ni 8 je. Supalah daripada Kelantan kita nak pergi Kuala Lumpur. Jauhnya dia. Sebab tu dia berapa kali jenera kita. Tak? Duk cokor, pas jenera, pas selit. Weh, dah tabah lagi. Pas jenera pula. Berapa kali jenera? 8 je. Daripada Mekah ke Madinah. Ni nak pergi ke daripada Masjidil Haram di Mekah ni, nak pergi ke Masjidil Aqsa. Jauh lagi. Ada setengah riwayat yang mengatakan bila Nabi SAW nak start perjalanan ni, ada setengah kata dada Rasulullah dibelah sewaktu berada di Masjidil Haram. Ada setengah riwayat kata dada Rasulullah dibelah sewaktu berada di Masjidil Aqsa. Mana lepas sudah semaya sunat, Rasulullah keluar daripada Masjidil Aqsa. Masa itulah malaikat Israfil dengan malaikat Jibril duk tunggu luar ni. Ada riwayat kata lagu tu. Maknanya kita kata gini lah. Sebelum Nabi SAW diisrakan oleh Allah SWT, dibawa berjalan oleh Allah SWT, terlebih dahulu dada Nabi kita ni dibelah. Dibelah dada Rasulullah dan dibasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Dibasuh dengan air Zam-Zam. Apa ya hati Rasulullah kena basuh laginya? Ke dia ni ulul azmi, dia ni ke al-amin, dia ni ke pula kekasih Allah. Apa ya kena basuh lagi? Sebabnya dia nak masuk, ada 3 benda lagi kepada Rasulullah. 3 benda. 3 benda nak masuk ke dalam hati Nabi SAW. Yang pertama ialah ilmu. Masuk ilmu.
Kebang kapek baru ni. Jadi batuk sebab dia habuk dia tu tak habis lagi. Habuk dia gila. Habuk kilat. Ya biasa dah kalau pergi ke masjid kita tak batuk ni jadi batuk. Yang keduanya dimasukkan keyakinan. Dimasukkan sabar. Yang pertama ilmu, yang kedua sabar, yang ketiga kebijaksanaan. 3 benda. Ilmu, sabar, bijaksana. Kebijaksanaan. Tak apa dia masuk 3 benda ni. Sebab bila Nabi SAW selesai daripada berjumpa dengan Allah SWT, ni Rasulullah akan berdepan dengan macam-macam benda. Bila Rasulullah SAW turun. Sebab tu dia masuk 3 ni. Ilmu, sabar dan kebijaksanaan. Bijaksana. Maknanya nak lebih bijaksana lagi, nak lebih sabar lagi, nak lebih ilmu ni biar lebih lagi daripada sebelum. Sebab apa? Sebabnya bila Rasulullah turun ni tak ada dah orang yang nak sokong. Tak. Gapa dia Rasulullah nak sampaikan kepada masyarakat yang ada pada masa itu. Kalau sebelum ni Rasulullah ada 2 orang yang dia sayang. Tak. Rasulullah ada 2 orang ni dan 2 orang ni lah yang paling kuat menyokong perjuangan Nabi SAW. Dan 2 orang ni jugalah yang kuat menyokong kerja dakwah Nabi SAW. Ni 2 orang. Siapa dia? Yang pertama ialah bonda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang dipanggil oleh Nabi SAW sebagai Ummul Mukminin. Nabi SAW sayangnya kepada Siti Khadijah. Duk panggil Ummul Mukminin sama. Apa dia makna Ummul Mukminin? Wahai ibu kepada seluruh orang mukmin. Tak suka bini sebut lagu tu. Tak. Ni bini kita ni orang mukmin ni. Oh alolah sukanya. Ummul Mukminin. Dan yang keduanya mati pula Abu Talib yang merupakan dia ni boleh dikatakan sebagai ayah kepada Nabi SAW. Bapa ya Rasulullah bapa ya Rasulullah sedih dengan kematian dua-dua ni? Sebabnya Siti Khadijah ni merupakan isteri yang Rasulullah paling sayang. Begitu jugalah dengan Abu Talib. Sebab Rasulullah anggap dia sebagai ayah dan dia mati tak ada nak mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itulah ya Rasulullah ni berasa ya Allah sedih sangat. Dan bila matinya 2 orang ni, tahun ni digelar sebagai Amul Huzun. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang Nabi terlalu amat sedih. Yang mana masa ni umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun. Umur Rasulullah 52 tahun. Suatu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Subhanallah. Yang kalau kita lihat bila matinya 2 orang ni. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, bonda kita. Bonda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ayatnya Nabi SAW terlampau sayangnya kepada Siti Khadijah. Bila malaikat maut nak mari cabut nyawa Siti Khadijah. Mari bagi salam dulu kepada Nabi SAW. Malaikat Israel mari. Rasulullah kenal dia. Bila dia mari, dia bagi salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah jawab salam. Rasulullah tanya Israel, mu mari buat apa? Masa tu, bonda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tengah sakit, duduk dalam bilik. Umur 80, dalam 83 gitulah, hamba pun terlupa dah. Lebih kurang. Masa tu dia tengah sakit. Jadi Rasulullah tanya Israel, mu ni mari buat apa? Jawabnya Israel, hari ini
Telah sampailah tugas aku ke atas Ummul Mukminin. Bila Rasulullah dengar lagu tu, Rasulullah terus menangis. Jerit selalu. Siapa kau basuh dada? Siapa kau basuh dada? Hak Rasulullah paling kuat menangis bila berlaku kematian kepada 3 orang. 3 orang ni hak Rasulullah paling sayang. Yang pertama sekali Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang keduanya ialah kematian Abu Talib, pak saudara yang dianggap sebagai ayah dia. Yang seterusnya, yang ketiga ialah kematian anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ibrahim. 3 kematian ni Rasulullah paling sedih, dan Rasulullah menangis sehingga basuh dada dia. Basuh baju lah kita kata dak. Terlampau kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Sampai kau basuh habis baju dia. Subhanallah. Yang kalau kita lihat, bapa yang Rasulullah ni sayang sangat ke Siti Khadijah. Kira apa dia? Ya Rasulullah ni terlampau sayang sangat. Sehingga kan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, duduk dengan Aisyah pun bercerita lagi. Duk sebut-sebut lagi kebaikan Siti Khadijah. Rasulullah royak kepada Aisyah. Kalau bahasa Kelantan kita ni kan, halo, tak ada orang ramai-ramai ni boleh tanding Kak Jah. Kak Jah ni terbaik. Bahasa Kelantan kita lah dah. Sehingga ke Siti Aisyah ni dia tanya-tanya. Bapa agak ada sebut lagi orang mati dah. Kita kalau sebut orang yang ada ni, gocoh rasa dah. Dia sebut, baik demo tu lah pandai awak aitai balik. Duduk emak minum air awak buat ni tak sedap. Cutera puji orang di sana daripada hak kita ni. Ambil air, ambil lah nak minum tak perlu. Jiruh lalu mandi dah. No, yang kita, naluri kita orang Tino ni, jangan duk puji orang lain depan kita. Memang dah. Sopo lah, Siti Aisyah pun lagu tu lah dah. Bila duk puji Siti Khadijah, orangnya tak ada dah. Apa yang duk sebut sama? Acu royak agak kat ambo. Ni kata Aisyah dia. Acu royak agak kat ambo. Kapa dia agak lebihnya Kak Jah tu. Kak Jah lah. Ada Kak Jah sini. Ada Kak Jah. Tengok Kak Jah. Oh, Masya Allah. Kalau dia nama Khadijah gak, subhanallah. Dari segi rupa, dari segi perwatakan. Sebabnya bonda kita, Sayyidatina Khadijah ni orang yang paling lawa masa tu. Seorang jelitawan. Seorang hartawan. Oh, cukup lengkap. Package duduk dia. Comel lagi. Apa nama ni, kaya lagi. Papa murah pula, tak kedeku. Apa dia pula bijak. Ada package lah, package. Maknanya semua duduk dia belakang. Bukan kata tak ada orang mari nak pindah dia. Ramai. Saudagar-saudagar Arab yang ada pada masa tu nak pindah Siti Khadijah. Tapi dia tolak, dia tak sih. Sebab dia kata dia nak agar dia. Kalau harta dia ada dah. Tak. Harta dia ada dah. Dia nak gabar dia. Dia tak sih semua-semua tu. Dia lebih suka duduk sore. Kebetulannya, dia pula ajak Rasulullah mari jual sekali dengan dia. Hijau dengan dia. Hanya kena ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada masa itu, jarak umur antara Sayyidatina Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. 15 tahun. Bonda kita umur 40. Rasulullah umur 25. Kalau lon ni berlaku lagu ni, enggak demo kata gelenyah lalu. Allah gelenyah lah mokcik tu.
Dia nak nikah dengan orang muda. Pada lawa ko. Kalau kita lah ni dah. Ayat kita lah ni lagu tu lah. Agak-agak pada lawa kau nak nikah dengan orang muda tu. Dah. Pakat jadilah membawang, lek tu membawang, lek ni membawang, lek ni pakat cari dosa. Dah, pakat ui pahala kau kahwin ni. Lah, bila bawang tu bik dak koyok bawang nak boleh kau koyok gak. Lambat. Dak, patu nak hiri pula. Tu panggil membawang. Bleh-bleh koyok bawang, bleh-bleh buah. Pak bewah lah gitu dak. Bleh-bleh koyok bawang, bleh-bleh buah, apa buah pula bukan buah hak kita. Duk buah orang. Buah hak kita tak sedap. Kalau buah orang tak sedap benar. Sebab tu dia bagilah ni istilah membawang. Tak? Inilah nak ayatnya. Apa nama ni? Jarak umur antara dua orang ni. Tapi katanya Nabi SAW, bila Sayyidatina Aisyah tanya. Bila Sayyidatina Aisyah tanya, lebih gapo agak Kak Ajoh pada kita-kita ni. Hamba ni orang muda. Kak Ajoh tu tua dah. Dah lah nikah umur 40. Dah, tua dah. Gapo dia bezanya? Jadi Nabi SAW jawab, subhanallah. Hak ni enggak, memang tak ada lah pada orang lain. Yang pertama sekali, Rasulullah kata, dialah orang yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam masa orang lain, tak percaya gapo aku duk ayat ni. Dalam masa orang lain tak percaya gapo dia aku sebut. Dialah orang yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Dan yang kedua, dia selalu mengiyakan apa sekalipun yang aku sebut. Subhanallah. Letak pula pada kita dok. Belawes macam. Belawes sama-sama. Kita tak sewi yang meneh. Kita nak meneh lagu mana apa. Deh. Kok mana apa kita tak sewi dia meneh. Kita nak meneh. Biar kita salah pun. Bukan dengan kita. Kita tahu dah kita salah. Kita tahu dah kita ayat ni tak betul. Tapi gak nak sudah terima juga lagu mana. Aku gerai tu laki aku ni. Apa payah sangat nak. Kita dah. Tapi goyaknya Nabi SAW. Dia kata dia sentiasa mengiyakan. Apa sekalipun aku goyak. Pak kita pukul pula. Apa muka Nabi. Cik abang kita bukan Nabi. Nak sebetul belakang. Penaknya set kita ni deh. Belah mana nak boleh syurga? Pukul kat tu pula. Belah mana nak boleh syurga? Sebabnya dia duduk taruh ni, suara dia kita atas ni. Suara dia duduk sini ya. Dia duduk kecek lemah lembut. Lek. Dia kata dia agak awak ni cakap molek ke saya. Dah. Lepas tu tak boleh derah pula. Baru puas hati kita kata. Kecek apa lek orang tak dengar. Marah kita keria. Dosa ke tak? Dosa ke tak? Kena jawab diri ya. Hamba tak saya jawab. Dosa ke tak? Dosa lah. Wajib dah dosa. Wajib dah dosa. Pak kalau dia serati, koh lagi dosa. Pak dia kata gapo? Mula-mula nikah mula gak. Kecek tak bunyi. Galu jah. Dah. Mula-mula nikah mula. Lah ni gak muka kita tua dah. Demo pun tak boleh nak pakai dah kita. Dia ke? Muhasabah ni, muhasabah. Ni lah ni kita dah. Sebab tu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat.
dia sentiasa mengiyakan apa sekalipun hak aku royak. Biarlah dia duduk cerita hak tular 3-4 kali pohon sokmo. Deh, mungkin dia tak ada saing nak buah. Kemarin duduk cerita dah hak ni. Pas hari ni, dia oyak pulak kita. Awak. Saya nak oyak ke awak deh. Saing saya hak tu kek mati dah. Mari dia oyak dah. Kita pun buih. Ha. Mari dia oyak dah. Tapi dah mungkin dia tak ada benda nak cerita dengan kita. Dah, dia pun marilah oyak. Awak. Saing saya tu kan awak ingat deh, awak ingat. Ingat awak mana? Tu lah, saing baik saya dulu. Nama dolo tu mati dah. Dah ilah mari awak ada saya ke ancelik lah kita dah. Mari awak ada ke saya. Ai nak oyak pula boleh cerita bagi tolong. Marah kita ke dia. Dia pun senyap. Aku nak oyak gapo pula ke dia. Aku ada cerita tu ya. Nyap cik hati dia dah berasa dah. Lepas tu lagu mana? Semaya kita, poso kita. Dalam keadaan suami duduk tengah terasa hati kau kita. Ni berat kita ni. Dah. Semaya kita, poso kita. Kalau misalnya masa kita semaya tu suami duduk tengah terasa hati. Semaya kita Allah Ta'ala reject pahala. Tak ada pahala. Bila lepas juga kau kena minta maaf lah. Deh. Maaf lah, saya tak ngajar saat ni. Ya gitu. Moga sebelum ni kita je kau banyak dah. Lepas dengar cerita Rasulullah ni, dah. Lepas ni kena minta maaf lah. Dah, salah tinggi suara sikit. Saya nak minta maaf ni. Lepas dia apa kejut dah. Mana Datuk ni? Nak mati kok. Tak, Dia senyap. Kita minta maaf dia apa? tak apalah. Tak ada kata. Tak ada lah. Kita minta maaf dah. Cuma harap-harap dia maaf lah. Takut juga kita. Dah. Narak aku. Nama ke kat tengah dia nak marah. Kita mati kau. Dia mati kau. Kita nak duduk mana? Kita nak duduk mana? Puas dah. Sungguh. Itu yang abang sebut ni. Sebab kitanya dosa dengan orang lain tak ada. Nak kata dosa dengan saing-saing ke apa tu tak banyak. Kita dosa dengan hak duduk dekat dengan kita tu banyak. Tak, tambah pula dia ni suami kita. Kecek derah sikit je, kau sikit dia terasa hati dosa kita. Duduk sore. Dia duduk soket. Kalau duduk sore, kalau hak ada, kok mana pun, kita kena fikir benda ni. Sebab dia tu tiket untuk kita dapat syurga. Tiket untuk kita dapat syurga. Dia tu. Kalau kita tak jaga tiket ni, lagu mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak masuk syurga? Tak, tiba-tiba tiket ni tak ada, tak jadi. Sudah dah lah. Lagu mana kita nak masuk syurga? Sebab itulah Nabi SAW sebut benda ni. Dia sentiasa mengiyakan apa sekalipun yang aku sebut. Lepas tu, Rasulullah sebut lagi. Dalam ramai-ramai isteri aku, dialah yang paling, yang boleh memberi zuriat kepada aku paling ramai. Tak. Paling ramai. Boleh bagi zuriat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang anak Siti Khadijah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa orang? 7. Anak Nabi kita ada 7 orang. Duk baca balik sepuluh tadika, beratlah kita. Ada 7 orang. Ada 6 orang semua. Tapi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, ada 6 orang. 6 orang. Betul kok Rasulullah royak ni? Cek tengok Rasulullah dengan isteri-isteri yang lain, memang tidak ada anak. Tak ada anak.
Hak adanya dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Bapa dia panggil Al-Qibtiyah? Maria ni asal keturunannya daripada Qibti. Orang Comel jugalah. Dan Maria ni merupakan seorang hamba yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang Rasulullah merdekakan, lepas tu dah dia pula tak ada anak beranak, tak ada saudara mara, kemudian Rasulullah kahwin dengan Maria dan dapatlah anak seorang dengan Maria. Memanglah kita baca anak Nabi kita 7, tapi dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha 6. Paling ramai. Masa tu, masa kahwin, umur 40. Pak nak boleh ke habis ni orang umur berapa? Ni tahu kata ke kalkulate. Tak. Tapi tak kira lah kat hati nikah beranak lalu. Kena enjok setahun lah kata. Paling awal apa mungkin umur 41 nikah. Apa beranak. Tak. Enjok naik gila-gila ke atas tu. Subhanallah. Inilah hebatnya bonda kita. Gak tak saya gana kat Rasulullah. Rasulullah tak saya gana. Sebab tu Rasulullah saya teringat seumur. Sebab nak cari isteri-isteri dia yang lain. Sebagaimana apa yang ada pada bonda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Memang tak ada. Tak ada. Lepas tu yang akhir sekali Rasulullah kata apa? Dia sanggup habiskan semua hartanya. Kerana semata-mata nak bantu perjuangan dakwah aku. Sanggup habis harta. Dia daripada seorang yang kaya. Seorang hartawan yang akhir sekali tinggal tak ada apa satu. Sebab itulah bila malaikat Israel mari nak cabut nyawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada malaikat Israel, "Ya Israel, mu nak cabut nyawa dia boleh. Tapi mu tolonglah cabut perlahan-lahan. Sebabnya dia ni terlalu banyak tersiksa kerana nak bantu kerja dakwah aku. Dia ni terlalu banyak tersiksa kerana nak bantu dakwah aku." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukalah pintu. Pintu tempat Siti Khadijah duduk tidur. Mu tengoklah tubuh dia Israel. Mu tengoklah tubuh dia ya Israel. Masa tu digambarkan kepada kita. Tengok apa? Badan Siti Khadijah ni tinggal kulit dengan tulang. Tinggal kulit dengan tulang aja. Dan perut Siti Khadijah ni, sebab dia lama sakit, kepek dia rapat kelata. Kepeknya perut Siti Khadijah ni, masa dia duduk terbaring tu, rapat kelata perut dia. Subhanallah. Kita banding pula dengan kita tak. Tak boleh dapat sikit, geger. Kalau kita tidur guling berkali, tinggi perut pada dada. Nah, orang ni tak seroyak lah. Dia memang tinggi perut dah. Hak kita biasa-biasa ni. Rasa kalau kita duduk terletak tu tengok, aku ni kat tinggi perut pada dada. Tak? Betul ke tak? Betul lah. Sebab kita ni terlalu peraja sangat ke perut kita. Terlalu pelera sangat perut kita. Kita ni hidup kita tak. Siti Khadijah sampai akhir sekali tak ada benda nak makan. Dengan dia sakit. Dengan susah dia. Tak ada harta dah tinggal. Jadi bila Rasulullah mari duduk dekat dengan dia bersama-sama dengan Israel,
Siti Khadijah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah tidak lagi harta aku yang tinggal?" Tanya bab harta dia. Bukan tanya harta sebab nak bagi dak. Kita ni kalau duduk sakit guling tanya. Ataupun royak pasal siap-siap dak. Tanya cik lek tu, bui kau ni. Tanya cik lek ni, bui kau ni. Rumah ni cik duduk ni, bui kau ni. Barang masjid ada secekok dalam mari tu, bui kau ni. Kita ni tak habis nak bilai harta. Banyak. Bonda kita tak ada harta. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak lagi harta aku yang tinggal ya Rasulullah? Rasulullah kata habis. Bila Rasulullah raya habis, bonda kita menangis. Siti Khadijah menangis. Kalau kita baca dalam buku sirah Nabi, setiap kali jumpa ayat ni, setiap kali kita jumpa kisah ni, setiap kali itulah kita ni duk jerit sama. Kalau hamba dah baca hak ni jerit bapa, baca hak ni jerit bapa, sebab kita tak boleh nak serupa dengan dia. Kita ni dari segi pengorbanan kita kepada agama kita, pengorbanan kita kepada Allah SWT, kita tak boleh nak sehebat bonda kita. Sampai kau habis harta. Sehingga dia kata gapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Habib Allah, sekiranya hamba mati, hamba rela sedekahkan tulang-tulang hamba. Hamba rela sedekahkan tulang-tulang hamba kalau sekiranya tulang-tulang hamba ini boleh memberi manfaat untuk perjuangan Islam, untuk bantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Allahu Akbar. Kita ni nak kat orang susah pun kita terlalu berkira-kira. Tak. Sebab kita nampak kita kat orang, kita tak nampak kita bagi kepada Allah. Kita tak nampak kita beri pada Allah Ta'ala. Kita duk nampaknya kita kat orang ni. Kita duk nampaknya kuranglah harta kita. Kita duk nampaknya kuranglah duit kita kalau kita bagi dengan orang. Padahalnya Allah Ta'ala janji dah, kalau mu tak kedekut dengan orang, aku tak akan kedekut dengan mu. Itu janji daripada Allah Ta'ala untuk kita. Kita tak boleh nak setara Siti Khadijah. Bila Rasulullah cerita lagu ni, barulah Siti Aisyah sedar. Patut pun Rasulullah ni duduk sebut sama pasal Siti Khadijah. Patut pun Rasulullah ni duduk royak sama, duduk sebut sama kebaikan-kebaikan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang mana memang tak ada pun. Siti Aisyah tu sendiri tak boleh setahap tu. Siti Aisyah sendiri tak boleh setara tu. Kebaikan yang ada pada Siti Khadijah memang tidak ada tolak bandingnya. Tak boleh nak samakan dengan isteri-isteri Rasulullah yang lain. Dan tidak ada pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tak ada. Nak korban sebagaimana berkorbannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas wafatnya Sayyidatina Khadijah, Rasulullah sedih. Allah menggo isteri yang paling sayang. Lagu mana? Tak boleh nak duduk sedih dengan Rasulullah. Terlalu berasa amat duka cita. Lepas tu pula selai 2 bulan pula, meninggallah pula Abu Talib. Matilah pula Abu Talib. Subhanallah. Jadi tadinya Rasulullah tak hilang lagi sedih dia. Sedih kerana isteri yang dia sayang ni mati. Dah wafat. Meninggallah pula Abu Talib.
Di mana waktu Abu Talib dia tengah sakit berat ni, Rasulullah mari duduk tepi dengan Abu Talib. Sebut kepada Abu Talib, ya Ami, qul. Hei pak saudara, sebutlah kalimatain. Dua patah perkataan ini yang mana kalau pak saudara sebut, pak saudara akan selamat. Qul kalimatain. Sebutlah dua patah perkataan. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Sebab Rasulullah yang ucap. Kata Rasulullah, tolonglah sebut, tolonglah buka mulut royak hak ni. Bahawasanya aku naik saksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku ni, kata Rasulullah, wa anni Rasulullah. Dan aku ini adalah sebagai pesuruh Allah. Sebutlah dua patah ni. Jadi Abu Talib tengok ke Rasulullah. Sebelah ni ada adik-beradik dia. Hak pala jahat. Siapa dia pala jahat masa tu? Abu Lahab lah dah. Pala jahat, pala pengak ni. Ada di sebelah kiri Abu Talib. Bila Abu Talib paling ke Rasulullah duduk sebelah kanan. Abu Talib paling pula ke Abu Lahab duduk sebelah kiri. Abu Lahab kata ke Abu Talib, hei Abu Talib, mu nak turut ke agama budak Muhammad, dia panggil budak, anak saudara dia. Mu nak turut ke agama budak Muhammad ni, hak tak tahu ujung jatuh dia mana, pa mu nak tinggal agama tok nenek kita. Muhammad ni bawa agama baru. Mu nak pergi ke agama budak Muhammad ni, mu nak tinggal agama tok nenek kita. Ni nak royaknya orang-orang jahiliah ni, dia memang terlalu berpegang kepada agama datuk nenek. Dia tahu semua berhala ni tidak ada manfaat, tapi sebab tok nenek dia semua berhala, maka dia pun semua berhala. Supalah juga kita tengok orang-orang Buddha dan orang-orang Hindu yang ada di tempat kita, nak betul juga. Dia tahu benda-benda tu tidak ada kuasa, tapi dia buat juga lagu tu sebab tok nenek dia. Tok nenek dia sembah lagu tu. Tok nenek dia semaya lagu tu. Jadi, bila dah Abu Lahab kata lagu tu, Abu Talib pun senyap. Bila dia senyap, matilah Abu Talib dalam keadaan tak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itulah Rasulullah SAW sedih sangat. Dah saat ni wafat isteri yang dia paling sayang, Sayyidatina Khadijah. Mati pula Abu Talib. Bila matinya Abu Talib ni, Rasulullah menangis. Nangis apa kau basuh baju. Tak boleh nak tolong. Rasulullah berasa bersalah sangat sebab tak boleh nak tolong pak saudara dia. Daripada kena azab oleh Allah SWT. Lepas tu turunlah wahyu daripada Allah SWT raya. Allah SWT bagi azab yang paling ringan kepada Abu Talib kalau nak bandingkan dengan orang-orang kafir yang lain. Sebab dia ni lah jasa dia ni terlalu banyak. Abu Talib ni, dia pernah, bila orang nak mari bunuh Rasulullah SAW, dia pernah tahan dada dia. Dia kata, sebelum membunuh Muhammad, membunuh aku dulu. Ni Abu Talib. Walaupun dia tak pernah terima. Walaupun dia tak pernah, kita kata ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia kuat menyokong perjuangan Nabi, sehingga kan bila orang nak mari bunuh Rasulullah, dia tahan dada dia. Mu nak bunuh Muhammad boleh, tapi membunuh aku dulu. Tak siapa dia berani nak bunuh dia. Keturunan dia apa keturunan orang segar belakang. Lepas tu, ada lagi bila bila Rasulullah duduk berdakwah ni, dia terima macam-macam. Terima macam-macam ugutan, terima macam-macam kecaman daripada masyarakat Arab yang ada pada masa itu. Abu Talib ni pernah bagi tahu kepada Nabi SAW, hei Muhammad,
kalau sekiranya kamu rasa apa yang kamu buat ni betul, apa yang kamu buat ini benar, maka teruskanlah. Dia pula yang menyokong. Kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lah dia pegang Rasulullah. Bila Rasulullah duduk buat dari kerja dakwah, dia orang kuat menyokong. Dia lah orang yang kuat menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang nak mari bunuh Rasulullah sebab dia sayang kepada Rasulullah, dia tahan dada dia. Daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada Abu Talib inilah, maka Allah SWT bagi azab yang paling ringan kepada Abu Talib kalau nak bandingkan dengan orang kafir yang lain. Gapa dia azab? Allah Ta'ala sediakan sepasang selipar daripada api neraka. Api juga. Cuma dia tak duduk dalam neraka. Dia tak duduk dalam neraka. Allah Ta'ala sediakan untuk Abu Talib ni sepasang selipar daripada api. Allahu Akbar. Kita kata selipar apa pada dah. Dah, neraka ni. Duk biga pun hancur dah. So kau masuk dalam. Pakai selipar tu gelegok dia naik ke. Kepala otak ni gelegok. Sebabnya api. Bukan selipar panah. Selipar daripada api. Allahu Akbar. Ini azab yang Allah Ta'ala sediakan untuk Abu Talib. Jadi, bila berlakunya dua kematian ni, semakin kuat Rasulullah dianiaya. Dan Rasulullah diboikot, dipulau oleh masyarakat kafir yang ada pada masa itu, sehingga kan bila Rasulullah nak pergi beli gapo-gapo kena sekat. Jangan jual kau Muhammad. Jangan jual kau Muhammad. Sekat segala makanan, jangan wisapa kepada Muhammad. Allahu Akbar. Dahlah Rasulullah ni sedih dah dengan wafatnya isteri yang dia paling sayang, dengan matinya pula pak saudara dia yang dianggap sebagai ayah dia sendiri, tiba-tiba kena pulau pula. Kena pulau. Lagu mana kalau kena kita benda ni dah? Oh, tak ada arah nak rasa lah. Nak buat lagu mana? Sehingga kan, jadi Allah SWT ni tengok keadaan Rasulullah lagu ni. Kan kita pun dah sebut sama dah. Rasulullah ni sebagai, siapa dia? Dengan Allah Ta'ala. Kekasih Allah. Habibullah. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Nabi Ibrahim ni adalah Khalil. Khalil ni pun boleh juga kita bagi makna sebagai kekasih. Dan Khalil ni, kalau kita kira dari segi makna yang sebenarnya ialah rakan karib, rakan akrab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni gelaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Habibullah, kekasih Allah. Jadi kita tengok di sini Allah Ta'ala duk tengok Rasulullah tengah sedih ni. Jadi Allah Ta'ala nak ubatkan kesedihan yang ada pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang kekasih, sanggup kau kalau kita ni lah duk tengah kasih, duk tengah berkasih sayang ni. Tengok duk tengah sedih, jerit jebek-jebek. Bapa awak ni sedih sangat ni. Nak gini ya, nak beli barang mah ke? Kasih, nak. Kau awak nak makan gapo? Awak nak makan McDonald, tak boleh orang boikot. Awak nak makan gapo? Nak pergi makan Nescafe kopi, boleh? Kau awak nak pergi makan kopi mesin, ada luar tu je. Jangan jauh-jauh sudah dah. Dah. Nak ayatnya nak ubat ni. Dah muka duk jerit ni. Jerit jebek. Sebagai kekasih. Dah, duk tengah gawe. Segala-gala benda nak wi belaka. Ataupun awak duduk mentah deh. Hung gagi. Beli bunga. Berapa? Nak suruh kahwin ni ilah sedih dia.
Dah, berilah bunga satu bukit tu. Ini hadiah untuk awak. Bawalah jeriknya. Ni sebagai seorang kekasih. Oh, dia lepas nikah kan. Kau kan? Ni. Kau dia tengah gawe ni kat serba nak pujuk belakang lah weh. Tak boleh tengok kita murung sikit dah. Kita senyap sikit kat. Duk tanya sementara tu lah. Lah ni kat kita duk jerit. Cerak dinding bekok mata. Potoknya mari gaya. Oleh kok iyalah. Mentah lagi senyap lah mokmung tu. Mokmung dah lah ni ya. Mula kat bidadariku. Ratu hatiku. No, ni orang muda baru nikah ni. Lah ni kat sayang abang. Kekasih abang. Bidadari abang. Segala-galanya. Dah intan payung abang. Kalau zaman itu intan payung. Umbrella. Lo ni umbrella. Umbrella abang. Dulu kak intan payung abang. Bapa sedih. Lo ni kak moga buat jadi umbrella. Ile dah intan payung. Bapa umbrella duk jerit cerak dinding tu. Tak kena mana. Jadi umbrella adalah ni dah. Dia kata, kok dia lah aku panggil pun tak dengar. Paninya senyap lah tu. Duk, sore-sore diri bekok, mata-mata tak ada. Orang nak mari pujuk. Dah moga tak kasih mana dah lah ni. Mula je kasihnya. Mula je gawenya. Dek lah ni kat, tak ada kasih mana dah. Tielok kita duk jerit cerak dinding sore tu. Tu lah nak ayatnya. Dari segi istilah kekasih. Allah SWT sebagai kekasih kepada Nabi SAW. Jadi, kita kata agak cara Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi Muhammad SAW ialah dengan ajak Rasulullah naik jumpa dengan dia. Allahu Akbar. Kasih. Ajak naik jumpa lalu. Ni. Mari kita jumpa lah. Allah boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Ni hilang segala-gala. Moga dia kasih. Hilang segala-gala. Sedih ko, rasa serabut ko, gapo ko. Dah. Boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita pun dapat juga bahagia kita. Learning paling kurang 5 kali sehari. Kita boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bila kita boleh bercakap dengan Allah, berjumpa dengan Allah, subhanallah. Sudah semaya tu kak, hilang dah serabut-serabut. Inna salata, kata Nabi SAW, inna salata tamaskunun wa tawadu'un wa takhadu'un. Cukup lengkap pada salat. Semaya ni ke apa? Semaya ni kata Rasulullah SAW ialah tamaskunun. Merupakan ketenangan jiwa. Tenang bila kita boleh semaya. Wa takhadu'un. Dan penyerahan diri kita kepada Allah. Mana dak semaya tu kita tak ingat dah benda lain. Kita ingat hanya Allah SWT semata-mata. Wa tawadu'un. Dan merupakan kerendahan diri kita kepada Allah. Kerendahan jiwa kita kepada Allah SWT. Tawaduk. Kita merendahkan diri kita pada Allah Ta'ala sehingga sampai satu tahap. Kita sujud depan Allah. Kita himpun semua 7 anggota sujud kita ini semata-mata kerana kita merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Semua anggota ni sehingga kepada dahi kita ni. Dahi kita ni acu tahu orang awak gurah. Mari cuik dahi. Boleh ke tak? Tapi kalau orang Arab, dia tanya kepala biasa. Tepuk kepala, pak gitu. Gurah. Gurah bewok. Kalau kita orang Melayu, jangan buat lagu ni. Mari gurah dengan kita, pak tanya kepala. Basah ni.
Dia ni aku ke? Tapi kita tak boleh. Tu nak ayatnya dahi kita ni. Hak paling kita sayang ni. Dah, hak paling kita jaga dia. Siapa kau orang nak mari tanya, main-main jangan. Kecuali kalau baloh. Kalau baloh dia pun mari tanya dahi kita. Tanya dahi. Bahasa ni tanya dahi aku. Kita pun juga tanya dahi dia. Dah, bawang putih, bawang merah. Mok bawang putih, bawang merah. Tidak tanya dahi dulu mula-mula. Dah, mula-mula mok kahwin ni tanya dahi kahwin ni. Pagak kahwin ni pula tanya dahi kahwin ni. Ni nak oyak ni. Ni hak kita sayang ni. Masa kita sujud, kita letak atas tanah. Letak atas latah. Semata-mata kerana kita merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau kita buat kepada benda lain lagu ni, syirik. Syirik. Sujud. Depan Tok Cha. Tak, sujud. Depan apa dia lagi. Tu syirik. Kita tak boleh. Nak main-main sujud ni. Tak apalah. Apa tu aku sujud. Tak boleh. Kan dulu kan kita orang Melayu pun sujud juga dah. Lepas tu bila dah belajar banyak sikit, dia ubah dah. Angguk ataupun kata arwah Tok Guru, akak sembah. Bukan sembah. Akak sembah. Arwah Tok Guru ayat akak sembah. Kita bukan sembah raja, dia kata. Kita akak tangan kita sembah. Kita bukan sembah raja. Sebab hari tu geger dah. Orang tanya arwah Tok Guru, lagu mana Tok Guru? Kita akak tangan tu. Dah, orang kata kita ni sembah raja. Dia pun ayat, dia kata kita kena tukar istilah sembah tu. Kita kena sebut, kita mengangkat sembah. Maknanya kita akak tangan, bukan kita sembah dia, tapi kita tanda hormat ke raja. Jadi cara kita hormat ke rajanya, lagu tu cara dia. Kita mengangkat sembah. Mana akak tangan kita untuk hormat ke raja. Itu istilah dia tu. Sebab dulunya duk oyak pergi sembah raja. Tak boleh sembah raja. Sebab raja tu sama orang dengan kita. Mana tak ada kita ni? Kekasih. Bila dah Allah Ta'ala tengok, kau berapa dah kita ni? 10-14 dah. 10 suku. So how, madam? I think we have to stick to the time. To the time. So we stop here. Dan Ustazah Perabi lah dulu. Naik langit tu. Okay. Dah agak apa tu. Okay. We cut. Tak boleh orang teluk cak ke? Memang kena cakap magres. Kita cut sikit. Kita cut. Boleh InsyaAllah. Alhamdulillah. Dapat laluan dah 10.30. Berapa minit kita ni? Tengok. Bagus sebenarnya madam kita ni. Dia ayat saat ni stick dah. Tapi tak apalah, perhabis dah. Terima kasih. Thank you, madam. Jadi, bila keadaan ni berlaku, jadi Allah Ta'ala pun ajaklah Rasulullah. Dan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah naik seekor buruk. Buruk ni, hak Nabi SAW gambarkan kepada kita ialah dia rendah sikit daripada kuda, tinggi sikit daripada kaldai. Ini binatang buruk ni. Tapi nak kata rupa kuda pun tak boleh nak bayar. Dan Rasulullah SAW tidak sebut secara spesifik rupa buruk ni sendiri. Tak ada lah kata Rasulullah kata, supa kuda. Tak ada. Cumanya apa yang disebut oleh Rasulullah, aku naik buruk bersama-sama dengan ditemani oleh Jibril alaihissalam. Mungkinlah buruk ini satu malaikat yang menjelma sebagai buruk. Yang menjelma sebagai buruk.
Sebab dia lakah ni, lakah dia panjang. Sekali lakah kat cung sampai lalu ke langit. Ni binatang buruk ni. Tak. Sekali dia lakah je. Lakah sikit je cung sampai selalu. Subhanallah. Ini mukjizat Nabi SAW. Allahu Akbar. Rasulullah kata, aku sampai di Masjidil Aqsa. Tambaklah buruk situ. Tak, tambak buruk situ. Jadi, Rasulullah masuk semaya 2 rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Bila Rasulullah masuk tu, terkejut Rasulullah tengok rupanya penuh dah orang duduk tunggu Rasulullah dalam masjid. Jadi Rasulullah semaya 2 rakaat dan yang menjadi makmumnya ialah hok ramai-ramai hok duduk tunggu Rasulullah tadi. Jadi bila keluar Rasulullah tanya Jibril alaihissalam, siapa dia ramai-ramai hok duduk semaya dengan aku tadi? Jawabnya Jibril alaihissalam, itulah nabi-nabi yang terdahulu sebelum daripada kamu. Subhanallah. Semua nabi-nabi ni ada belaka jadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak rasa bangga kau kita. Nabi kita ni nabi paling bongsu. Nabi akhir zaman. Tapi bila masuk dalam Masjidil Aqsa, nabi kita ni lah yang dipilih untuk menjadi imam kepada semua nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Subhanallah. Jadi bila Rasulullah nak mula ke perjalanan ni, Rasulullah dikejar oleh jin ifrit. Ni tak jalan lagi ni. Jin ifrit ni kejar Rasulullah. Nak masuk sejak setengah ni, kering takut dah lah. Jadi jin ifrit ni kejar Rasulullah. Jin ifrit bawa unggun api. Kalau kita lah ni dengan obor lah, Mama. Olimpik ke si ke. Tak, hok duk bunga bawa obor tu. Dulunya jin ifrit lah bawa ni. Kita turut tu sebab orang putih buat. Tak, orang putih suruh bunga bawa obor ni. Malu kok orang. Dah dia buat dah nak malu. Dia kata bangga dia je bawa ni. Tak. Dia je bawa obor ni. Dia bunga ni. Dia sebenarnya awal-awal dulu Jin Ifrit. Jin Ifrit bawa obor, bawa apa? Apa unggun api. Kalau orang jamai gitu, karok dah. Ingat dah lah nak pergi ngaji rumah Mak Cik Mek Ewo. Mek Ewo tu nama ke apa? Wo, nama dia Wo. Mek Wo. Kalau Mek Bunga, Mek Ngo. Mek Wu. Ngaji malam tak jamu. Ya jamai gitu nama pelik-pelik lah dia. Mek Wu lah, Mek Ngo lah, Mek Wo lah. Orang Kelantan je nama gininya. Kelantan ada Mek. Ni. Gi sebelah luar nama gapo? Mek Wu mesti orang Kelantan dia moyak. Nama gapo awak? Nama Awang. Mesti orang Kelantan. Ataupun orang Terengganu dah. Dia Kelantan Terengganu ni Awang. Lepas tu bila dah apa nama ni Rasulullah tengok Jin Ifrit ni saat ni berlari, duk tengah berlari dak bawa karok ataupun bawa obor. Jadi katanya Jibril, lari ya Rasulullah. Rasulullah lari kuat-kuat sehingga ke Jin Ifrit kat belakang tu rebah. Tak ada. Jadi Rasulullah ni saat ni tanyalah Jibril, siapa dia yang ambak aku saat ni? Narak kau sungguh gitu mau aku tengok kecil pala-pala dah hamba aku. Gitu dah istilahnya sebab dia laju.
Dia mari tu dengan cara laju. Hamba Rasulullah berserta dengan bawa obor ni. Bawa karuk ni. Jadi katanya Jibril AS itulah Jin Ifrit. Jin Ifrit ni, dia mari, dia lari kuat-kuat tu. Dia nak sekat Rasulullah, tak sewidai Rasulullah naik jumpa dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan dianya. Sebab dia tahu Rasulullah nak naik jumpa dengan Allah Ta'ala dan dia nak menggagalkan misi. Dia nak menggagalkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tahu Rasulullah ni nak naik, nak ambil satu benda yang besar nak buat turun. Dia tahu dah. Dia tahu dah. Sebab tu ya dia ni lari sekuat-kuat. Nak pegang Rasulullah. Jangan widai Rasulullah naik berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi dia tak percaya. Unggun api yang dia bawa tadi mampu. Unggun api yang dia bawa tadi mampu. Jadi Rasulullah pun startlah perjalanan dia. Sehinggalah naik ke langit. Jibril royak tadi. Jin Ifrit. Berserta dengan unggun api tadi. Itulah gambaran setiap kebaikan yang umat kamu nak buat, mesti akan ada halangan. Mesti akan ada halangan. Maknanya setiap benda molek kita nak buat ni, mesti dah akan ada halangan. Betul ke tak? Betul tak? Nak boleh kau mari dengan orang ngajar pun, Masya Allah. Bukannya mudah. Pak kita daripada tak tutup aurat molek, tak nak boleh kau tutup aurat hak molek ni pun bukannya mudah. Nyawak nganyi kau orang. Halo, sementara lagi duk dengar ustazah tu ngajar warung, aku tengok lah ni. Nak jadi ustazah belaka dah, sekmu. Dah. Ni pa tengok jojuk klik pa ni. Tengok set ustazah balik dah. Nyawak nganyi demo lagu tu lah. Ni lah. Kita kena anggap orang-orang lagu ni Jin Ifrit dah ni. Ni set Jin Ifrit duk nganyi kita ni. Baru jalan. Dah. Dia deki dengan kita. Bukan kata mari supaya dengan kita. Deki dengan kita. Duk galik jebeh tonye ke kita. Set ustazah klik dah. Duk jebeh kita dah. No, klik dah. No. Tengok, yuk. Haling lah tu dah. Haling lah tu. Buat duk pergi ngaji situ tu kak. Padamu lagu mana haling? Kau duk cokok tak rumah. Kalau kita nak buat air baluh dah. Pok set Jin Ifrit dah ni. Tak secara. Set Jin Ifrit ni kita kena ikut dia lah. Mungkin Rasulullah tak ada lari. Jadi kita tak secara ikut dia lah. Nak kata gapo banyak kata lagi lah. Dah. Jadi banyaklah gambar-gambar yang Nabi SAW jumpa sewaktu sebelum naik ke langit. Sebelum sampai di langit. Jadi Rasulullah naik langit pertama, kedua, nikat dah. Madam, sorry. Cut. Ya pun kita sambung sekali lagi buat. Rugilah. Sebab kita nak pergi ke kitab ni. Saya cuba cut. Jadi kita naik ke langit. Kita pula dah. Nabi naik ke langit. Lepas kau kita naik ke langit. Aduh, tak ada apa dah lah. Kita pula dah naik ke langit. Aduh. Bisanya kita ni cut. Waktu cut tadi tu lah. Lepas kita naik ke langit. Jadi Nabi SAW naik ke langit bersama dengan Jibril AS. Sampai di Sidratul Muntaha. Ni ringkas ni. Sampai di Sidratul Muntaha. Masa tu Rasulullah SAW royak. Dia baru tengok rupa Jibril yang sebenar. Subhanallah. Sampai di Sidratul Muntaha. Terbuka sayap Jibril sebelah. Terkejut Rasulullah lagu ni rupamu Jibril. Sayap Jibril sebelah ni ada 300. 300 sayap sebelah lagu mana rupa 300 tu pun wallahu a'lam.
Tapi Nabi SAW royak, sayap dia sebelah ni penuh antara timur dengan barat. Subhanallah. Besarnya Jibril ni. Betul lah. Tak, sebab tu lah kalau kita tengok, kita baca buku hak karangan arwah Tok Guru, Air Mata di Mahsyar. Arwah Tok Guru ada buat kitab ni, buat buku ni. Dalam buku ni dia ada sebut malaikat yang menjaga manusia yang duduk di pada mahsyar. Besar tak besar dianya. Daripada mata kanan dia, kita nak tuju ke mata kiri dia, 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Mata kanan nak pergi ke mata kiri. 100 tahun jalan ni. Subhanallah. Besar rupa-rupanya malaikat ni. Pahal duduk tepi kita ni, kiri kanan kita roket antik ni. Besar jugalah. Oh, Masya Allah. Sebab itulah, Jibril ni bila naik di Sidratul Muntaha, dia tak boleh dah nak jadi rupa manusia. Hak tadi dalam rupa manusia. Tak duduk mengiringi Nabi sehingga naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Sampailah habis ke Sidratul Muntaha. Barulah keluar rupa dia. Sebab apa? Sebabnya Sidratul Muntaha tu tempat ditulis segala takdirnya bagi manusia. Gapa dia Sidratul Muntaha ni? Amba rasa dulu amba ada sebut dah. Sidratul Muntaha. Gapa dia? Pohon nunggu. Iya, madam. Bijak. Kenapa uji dah ngojo-ngojo ni? Tidak rumah. Tengok sabit royak. Ya. Faham. Maknanya Sidratul Muntaha ini satu pokok. Satu pokok yang besar. Ada daun-daun lebar di pokok ni. Pucuk dia duduk di dalam syurga. Akar dia duduk di pandai dia akar duduk di neraka. Pandai dia lah reka. Kat anak-anak kena kutip. Pucuk dia berada dalam syurga. Akar dia berada di bumi. Pokok ni besar. Tak nampak tengok kita lagu mana pokok ni. Tapi itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Pokok Sidratul Muntaha. Daun dia lebar-lebar. Dan di setiap helai daun dia, tertulis nama kita belakang-belakang. Bukan sekadar nama, dan ditulis juga takdirnya untuk diri kita. Hidup kita, jodoh kita, mati kita, nak beranak kita, bahagia celaka kita, semua ada belaka di daun Sidratul Muntaha. Sebab itulah bila naik situ, Jibril pun dia tak boleh nak jadi manusia dah. Dia tubik rupa dia hak sebenar. Jadi suatu Nabi SAW naik ke Mustawal A'la, naik berjumpa dengan Allah SWT, Jibril tak boleh naik dah. Jibril boleh duduk setakat tu je. Duduk di Sidratul Muntaha, setakat tu je. Jadi Rasulullah SAW naik sore-sore diri berjumpa dengan Allah SWT. Masa tu Rasulullah diberi tanggungjawab oleh Allah SWT untuk menunaikan solat 50 waktu. Boleh 50 waktu waktu turun. Waktu turun mari jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa ni dia duduk satu tingkat bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Dia duduk satu level. Jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya Rasulullah, berapa mu dapat? 50 Rasulullah kata. Hai Muhammad, aku tahu umatmu tidak sekuat umat aku. Mu kena naik, minta kurang dengan Allah SWT.
Lagu mana kalau dapat 50? Kalau ni pun 5 kali. Hak 5 kali ni pun duk ngejah macam dengan Tuhan dah. Zuhur 1.20, kita pergi Zuhur 3.20. Ngejah semua masa dengan Tuhan. Nah, hak 5 ni pun. Kalau mari 50 lagu mana kita nak buat? Tapi nak oyaknya Nabi SAW ni sebagai seorang yang terlalu jujur dengan Allah Ta'ala. Dapat 50 tu tak tawar menawar dah. Waktu turun mari jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa suruh naik kurang. Turun mari pula 45. Jumpa lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi. Berapa mu dapat Muhammad untuk umat kamu? 45. Tak boleh. Naik. Lagu tu lah daripada 45 kurang 5. Moga Rasulullah ni orang juru ke? Dia tak minta kurang banyak. Dia bukan sebab kita. Kita kalau pergi kedai beli toto, beli narita, dia letak 70, hamba nak 40. Orang letak 50, kita nak 30. Tak? Wi kat hamba 30. Kalau nak kalau bui, hamba beli. Kalau tak si, biar hamba tak si. Kita lagu tu lalu bak nawar. Tapi Nabi SAW ni bukan lagu tu. Kurang 5. Akhir sekali dapat 5. Turun lagi jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya lagi, berapa mu dapat Muhammad untuk umat kamu? 5. Muhammad, aku tahu. Walaupun 5, tapi umat kamu tak mampu. Betul ke tak? Hak Nabi Musa raya? Betul ke? Betul lah tak mampu. Jadi katanya Nabi Muhammad, moga Nabi Musa so naik lagi. Nabi Musa kata naik lagi, Muhammad. Aku tahu umatmu tak boleh nak buat. Kata Rasulullah kata kan, malu dah aku nak minta tawar lagi. Daripada 50 jadi 5, nak minta kurang lagi. Bukan dia malah lah weh. Malah berdoa lah kita ni. Sebab itulah kita ni Allah Ta'ala sediakan Lailatul Qadar. Dah, sebab apa? Sebabnya majoriti pukul ratanya umat Nabi Muhammad SAW ini umur dia pendek. So, lepas tu amal pula kurang. Dah, tengok saat ni semaya daripada 50 tinggal 5. Pahak 5 tu pula Allah puas perih. Tinggal 5. Lepas tu pula capur ngasal lagi. Malah. Ni umur pendek, amalan paling kurang, pemalah pula. Capur pergi mari. Sebab itulah Allah Ta'ala hanya sediakan Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi kita rebutlah sikit lagi peluang untuk kita dapat Lailatul Qadar. Setakat itulah dulu. Alhamdulillah. Al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada tangi doa dah. Medem doa dah. Hamba agak orang lain, hamba tak klik mana, hamba duk klik kat medem semua. Takutlah kita ni gak dak. Rasa ekspor dia cikgu kita. Jadi alhamdulillah setakat itulah dulu. Tengok hari ni yang bersama-sama dengan live kita ni 900 orang lebih. 900 orang lebih, alhamdulillah. Jadi setakat itulah dulu. Marilah bersama-sama kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah juga ya Allah kepada kami yang batil itu batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhinya. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kita ada nasi buku. Ambil buku kau. Air duduk situ. Bismillah. Siapa nak makan sini pun boleh. Kalau dia ratu kau nak balik rumah pun boleh. Tapi kalau nak makan sini tu ada saya. Kapek baju. Kita nak minta ambil apa tika. Kita ada tika untuk Apa tika, kapek baru. kapek baru. Tak sepi apa? Ngajam mana ni di Wakaceye, Kampung Teluk Cat. Kampung Teluk Cat. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya, mau tidur. Tak boleh hidup seazangan. Ya pehe. Anak sebelah ni dapat tahu. Oh tu. Ya betul. Warisan kita Minggu kenal depan ke? tak ada. Dia pun 2 minggu. Kenal dah. Kata nak pergi Mekah tu bulan puasa. Ni nak pergi family day lah. Cucu ni. Dia balik nak ambil. Nak balik ambil granny. Tok Mek. Ambil nanny. Nanny granny. Wen ama. Depan tak. Okey lah senyum, okey lah. Senyum. Okey. Dah. Dah. Bawa hari ni tender ni. Oh, dak. Ambil tajah. Ada nak senyum? Bola. Ambil tajah.